Dalam video ini, kami akan menerangkan Inhuman Case. Filem ini mengisahkan tentang seorang wanita muda yang tidak bersalah yang menjadi hos tanpa disedari kepada kerasuh syaitan yang menyebabkan kekacauan di kampungnya. Bolehkah dia melarikan diri dari keganasan kerasuh? Mari kita ketahui dalam Inhuman Case. Kes Inhuman bermula apabila 4 rakan bernama Jed, Ting, Sai, dan Noi bermain di dalam hutan. Selepas berjalan ke tengah hutan, mereka menjumpai sebuah bangunan lama yang belum pernah dibina telah lama didiami. Sai dan Noi memutuskan untuk bersembunyi di rumah lama. Sai kemudian masuk ke dalam bilik yang terdapat peti. Dia seperti tidak perasan yang di belakangnya kelihatan seekor makhluk yang kerap dipanggil kerasuh oleh orang-orang di kampungnya. Masa berlalu, kini, 4 beranak itu sudah dewasa dan masih berkawan rapat. Sai agak rapat dengan Jed. Walaupun jelas Jed sukakan Sai, Sai hanya anggap Jed sebagai kawan setakat ini. Sai dibesarkan sebagai seorang gadis yang cantik dan kini bekerja sebagai jururawat di klinik kampung. Tidak ada yang luar biasa dalam kehidupan harian Sai kecuali dia selalu menemui kesan darah di atas katilnya setiap pagi. Pada suatu hari, seorang budak lelaki pergi ke klinik kampung untuk mendapatkan rawatan sambil ditemani oleh ibunya. Semasa Sai merawat luka di kaki budak itu, ibunya berkata bahawa dia melihat kerasuh berlari sekeliling dan memangsa ayam jirannya. Si ibu kemudian menyuruh anaknya menutup pintu dan tingkap dengan rapat. Keesokan paginya, Sai bangun dan mendapati banyak kesan darah di atas katilnya. Bukan itu sahaja, dia juga perasan bahawa keadaan kulit di sekeliling tulang selangkanya semakin mula menjadi merah. Tetapi Sai tidak terlalu memikirkannya dan pergi ke klinik seperti biasa. Semasa di klinik, Jed datang membawa air pandan untuknya. Sai kemudian meminta Jed menemaninya pergi ke hutan pada waktu malam. Pada waktu petang, Sai dan Jed memasuki hutan. Suasana hutan yang gelap dan menyeramkan menakutkan Jed, tetapi dia masih beranikan diri demi Sai. Apabila mereka tiba di tengah-tengah hutan, mereka melihat lampu sulur menghala ke arah mereka. Ternyata cahaya obor itu datang daripada Noi, kawan lama mereka yang baru sahaja pulang dari Bangkok. Sai kelihatan gembira melihat Noi dan segera memeluknya tanpa menghiraukan kehadiran Jed yang cemburu dengan keakraban mereka. Noi tidak bersendirian di dalam hutan. Dia sedang memburu kumpulan pemburu kerasuh yang diketuai oleh Tad. Tad menyangka kerasuh sedang merayau-rayau di sekitar kampung tempat mereka tinggal. Oleh itu, Tad dan kumpulannya pergi memburu untuk menangkap kerasuh kerana jika kerasuh tidak ditangkap tidak lama lagi, makhluk itu akan membawa malapetaka kepada penduduk kampung. Bencana akan berlaku jika kerasuh meludahkan air dan seorang gadis. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Meminum air itu, kemudian gadis itu akan menjadi kerasuh dan mencari mangsa. Lain kes, kalau lelaki yang minum air itu, lelaki itu hanya akan diseksa hingga mati, tetapi tidak bertukar menjadi kerasuh. Bapa Sai yang merupakan ketua kampung tidak mempercayai semua kata-kata Tad dan bertegas bahawa keadaan di kampungnya selamat, walaupun Tad menunjukkan ketua kerasuh yang berjaya dibunuhnya. Selepas Tad pergi, bapa Sai memarahi Noi kerana membawa orang yang tidak dikenali ke kampung mereka. Ketua kampung menyangka kumpulan Tad adalah kumpulan penyamun. Sebaliknya, Sai bergegas pulang kerana merasakan sesuatu yang ganjil pada tubuhnya. Jed memandang curiga melihat kelakuan pelik Sai. Keesokan paginya, Sai sekali lagi melihat kesan darah di atas katilnya. Tetapi kali ini, kesan darah lebih banyak daripada sebelumnya. Bukan itu sahaja, tiba-tiba dia muntah darah, dan kesan merah pada kulitnya semakin lebar. Sai kemudian keluar dari rumah dan melihat penduduk kampung sedang berkerumun di sekitar sangkar kerbau yang mati dengan mengerikan. Noi memberitahu Sai bahawa haiwan liar mungkin telah memakan kerbau itu. Noi kemudian mengajak Sai berjumpa dengan Jed. Ternyata Jed sedang berlatih menembak dengan kumpulan pemburu kerasuh. Noi segera menghampiri Jed dan memintanya pergi. Tetapi Jed enggan dan tinggal bersama kumpulan Tad kerana dia percaya bahawa kerasuh sedang mengganas kampungnya. Pada malam itu, Jed melihat Sai sedang menyapu sapuan pada kulit merahnya. Dia memanggilnya dan mencadangkan agar Sai menutup pintu dan tingkap dengan rapat. Selepas itu, kumpulan Jed dan Tad mengelilingi kampung untuk memburu kerasuh. Sebaliknya, Sai mula merasakan sakit yang teruk di dadanya, dan dia akhirnya berpaling ke kerasuh.
Di tempat lain, Ting bangun dari tidurnya dan sangat panik kerana bayinya tidak masuk katil bayinya. Ting kemudian membangunkan suaminya. Mereka segera meminta bantuan kumpulan pemburu Krasue. Ternyata Krasue telah mengambil bayinya. Makhluk itu berlega di sekitar kampung, tetapi mereka menghadapi masalah menembak Krasue kerana pergerakannya terlalu tangkas. Tidak lama selepas itu, seseorang membawa bayi itu, dan Ting sangat bersyukur kerana bayi itu masih hidup dan tidak cedera. Noi berada di sawah seorang diri. Dia melihat Krasue terapung ke arah kampung. Noi mengikut Krasue sehingga makhluk itu memasuki rumah Sai. Noi kemudian memanjat tingkap dan sangat terkejut dengan cakera. Lebih bahawa Sai adalah Krasue. Selepas Sai kembali menjadi manusia sepenuhnya, dia menangkap Noi mengintipnya dari tingkap. Noi yang panik segera meninggalkan rumah Sai dengan tergesa-gesa. Sai sangat kecewa kerana dia menyedari bahawa dia adalah Krasue yang telah memangsanya ternekan jirannya. Keesokan harinya, Sai bekerja di klinik kampung seperti biasa. Tetapi dia tidak menemui Noi di sana, dan dia kecewa. Noi ternyata pergi ke kuil untuk meminta bantuan seorang Sami. Rahib itu berkata bahawa Krasue dicipta daripada ilmu hitam dan mempunyai rupa yang menakutkan. Krasue adalah perempuan, manakala lelaki dipanggil Krahang. Tetapi figura Krahang berbeza dengan Krasue. Krasue biasanya hanya memangsa ternakan dan tidak membahayakan manusia. Rahib itu kemudian berkata bahawa Noi harus mengikut kata hatinya sendiri mengenai kekacauan batin dia menghadap. Selepas pulang dari kuil, Noi membawa seekor ayam dan berhasrat untuk memberikannya kepada Sai. Malam itu, Sai berpatah balik ke Krasue. Tetapi Noi telah menunggu ini dan segera menyerahkan ayam yang dibawanya untuk Sai makan supaya dia tidak lagi perlu keluar rumah untuk mencari mangsa. Keesokan paginya, Sai sangat gembira kerana Noi telah kembali bekerja di klinik. Sai kemudian memeluk Noi dan berasa lega kerana dia memilih untuk tinggal di sisinya, walaupun dia tahu rahsia dia. Noi kemudiannya menyuruh Sai bertindak seperti biasa supaya orang kampung tidak mengesyakinya. Setiap malam, Noi sering membawakan daging untuk Sai. Sehinggalah pada suatu hari, Noi berjaya mendapatkan maklumat tentang tumbuhan herba Krasue yang berkhasiat cukup untuk menyekat transformasi Krasue dalam diri seseorang. Tetapi pencegahan transformasi ini hanya sementara. Orang itu tetap akan bertukar menjadi Krasue jika dia tidak mengambil jamu itu lagi. Pada suatu hari, Sai tiba dengan seorang pesakit gadis kecil yang keadaannya lemah dan mukanya pucat. Sai dan Noi segera memeriksa keadaan gadis itu. Tidak lama kemudian, Je datang membawa minuman untuk Sai. Je kemudian memaklumkan bahawa kumpulan tak akan memburu besar malam ini. Je turut menasihati Sai agar tidak keluar rumah malam ini dan menutup pintu dan tingkap dengan rapat. Selepas Je dan Sai beredar, gadis kecil yang sedang berehat di klinik itu berasa dahaga. Dengan susah payah gadis itu cuba bangun dan meminum minuman yang diberikan oleh Je kepada Sai. Tetapi ia menyebabkan gadis itu bertukar menjadi Krasue pada waktu malam. Tak dan kumpulannya meluru ke arah gadis itu dan membunuhnya tanpa belas kasihan. Keesokan harinya, mereka kemudian menjalankan tradisi membakar mayat. Ibu bapa gadis kecil yang bertukar menjadi Krasue kelihatan hancur dan menangis histeria selepas kematian tragis kanak-kanak itu. Sai dan Noi kemudian kembali ke klinik. Sai menyedari bahawa gadis kecil itu bertukar menjadi Krasue selepas meminum air yang sama gelas yang dia gunakan. Sai berasa sangat kecewa dan takut apabila memikirkan semua orang mengetahui identiti sebenarnya sebagai Krasue. Nasib baik Noi sentiasa di sisi dan menyokongnya. Noi kemudian membawa Sai ke hutan untuk mencari petunjuk tentang Krasue. Mereka masuk ke dalam hutan pada waktu malam. Ternyata Tak dan kumpulannya mengekori mereka secara rahsia. Je kemudian meminta Tak untuk berhenti mengikuti dua rakannya. Tetapi Tak tidak mendengarnya. Sai dan Noi akhirnya tiba di rumah lama yang pernah mereka main sembunyi-sembunyi. Semasa memeriksa perkara-perkara di sekeliling rumah, mereka menjumpai pokok yang menyala di belakang rumah. Noi kemudian menyedari bahawa tumbuhan itu adalah herba Krasue yang boleh menghentikan sementara waktu Krasue transformasi. Jika Sai makan satu herba, dia tidak akan bertukar menjadi Krasue sepanjang malam. Sai dan Noi mengambil beberapa herba untuk disimpan. Kerana suasana yang begitu romantik, mereka terbawa-bawa di tengah-tengah taman yang terang benderang tumbuhan. Noi kemudian mengucup bibir lembut.
Tetapi saat romantis itu tidak bertahan lama, kerana tiba-tiba Jed berada di hadapan mereka bersama Tad dan kumpulannya. Jed cemburu lalu memukul Noi. Ketika Jed dan Noi bergaduh, Sai melarikan diri dan memasuki rumah lama itu semula. Dia kemudian melihat bilik dengan dada dengan penutup terbuka dan memancarkan cahaya merah. Dia segera mengingati mangsa yang menjadi mangsanya dan juga teringat zaman kanak-kanaknya. Ternyata pada masa dahulu, ketika Sai bermain sorok-sorok di rumah lama, Krasue telah menciumnya. Itulah permulaan Sai bertukar menjadi Krasue. Sai kemudian bertukar menjadi Krasue dan membunuh semua ahli kumpulan Tad sehingga hanya Tad yang masih hidup. Menyedari nyawa Sai dalam bahaya, Jed segera mengejarnya supaya Tad tidak bunuh Sai. Jed tiba tepat pada masanya ketika Tad hendak menembak Sai. Tetapi Jed kalah kepada Tad kerana tak boleh menjatuhkannya dengan mudah. Di tempat lain, Noi melihat makhluk misteri melompat di atas pokok. Dia kemudian memasuki rumah lama dan sangat lega kerana Sai telah kembali kepada manusianya bentuk dan tidak cedera. Noi kemudian membawa Sai pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, penduduk kampung dikejutkan dengan penemuan mayat Krasue pemburu dan penduduk kampung yang telah menyertai perburuan di dalam hutan. Ketua kampung kemudian bertanya kepada Tad tentang identiti sebenar Krasue. Noi, cucuk atap. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Kami terus berusaha untuk upload filem-filem yang menarik dalam channel kami. Selamat menonton dan terima kasih.